Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, seperti biasa kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan-bacaan pagi. Subhanallah. Kali ini okey, kita sama-sama baca ya. Hari Isnin yang barakah, kita sama-sama membacanya insya-Allah. Okey, bersedia sahabat-sahabat? Seperti biasa surah Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi dan juga Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 10 ayat awal surah Al-Kahfi ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Tak, sebenarnya saya nak bacaan pagi tu. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ya Allah, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Wahayyi lana min amrina,
dan sempurnakanlah bagi kami dalam setiap urusan kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Okey, sambungan 10 ayat terakhir surah Al-Ghafir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang itu? Yang asing tu dalam mesin tu. Tadi memang ingat. Ada depan ni dah. Bukan lagi dia baca dalam tu. Tadi dia jumpa Ustaz. Okey, seterusnya supaya ayat akhir. Asma' Husna lah cari. Asma' Husna. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Okey, seterusnya kita akan bacakan Asma'ul Husna. Masya Allah, Allahu Akbar. Hari Isnin kan, muslimin-muslimat, adalah satu hari permulaan bagi setiap minggu. Permulaan hari bagi setiap minggu. Jadi, samalah seperti saya juga, bukanlah kita nak sebut Mondays Blues tu, tapi selepas 2 hari anak kita cuti, kita pun cuti, subhanallah, walaupun kami sama je macam tak cuti, tapi nak mulakan balik ataupun nak cergaskan tu kan. Jadi hari Isnin ni samalah juga kami siapkan anak. Jadi dia akan lewat sikit. Dia akan wallahu alam, jadi lambat sikit persiapan tu anak-anak tu. Kalau tak mungkin lebih awal apa semua, walaupun malam tadi dah ingatkan. Masya Allah, begitulah ya pengorbanan ibu ayah setiap pagi menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah. Masya Allah.
Kalau kami 6 orang anak sekolah, seorang di tadika. Yang kecil sekali Fatimah tu. Tahun ni 3 tahun, nak masuk 3 tahun dah. Jadi walaupun yang hadir ni kan anak-anak, kita sekarang dah besar, dah dewasa. Kita dah lupa mungkin bagaimana kelang kabut ibu ayah kita siapkan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Setiap hari tu dilalui dengan sabar, dengan redha, dengan merutinkan diri dengan kelang kabut. Sebab dah biasa kelang kabut, kadang tak rasa pun kelang kabut tu. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah, kita akan sambung untuk membacakan Asmaul Husna, insya-Allah. Bersedia ya sahabat-sahabat? نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hari Isnin kita ambil masa 5 minit untuk bacakan doa ya bagi memulakan minggu ini. Subhanallah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi-Mu ya Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta sekalian para nabi dan para rasul, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas ahli keluarga dan juga ke atas para sahabat ya Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat, dan ke atas sekalian orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, orang-orang Islam lelaki dan perempuan ya Allah, sama ada yang hidup ataupun yang telah pun pergi meninggalkan kami ya Allah. Allahumma inna duha'uka ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duhamu, wal baha'a baha'uka, dan keagungan itu adalah keagunganmu ya Allah, wal qudrata qudratuka, dan segala kudrat itu adalah kudratmu, wal ismata ismatuka, dan segala kesucian itu adalah kesucianmu, wal ismata ismatuka, wal quwwata quwwatuka, dan segala kekuatan itu adalah kekuatanmu ya Allah. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu, ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhriju, sekiranya rizki kami dalam perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, sekiranya rizki itu haram atau kotor maka ya Allah sucikanlah untuk kami ya Allah. Tutuplah ya Allah pintu-pintu daripada sumber rizki yang haram, yang syubhah ya Allah, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu daripada rizki yang barakah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'asaran fayasiru, sekiranya rizki itu sukar sempit ya Allah maka permudahkan dan lapangkanlah rizki itu untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah rizki yang paling utama, iaitu mendapat redha-Mu ya Allah. Rizki menjadi hamba-Mu yang Engkau redha ya Allah. Rizki menjadi hamba-Mu yang saleh. Rizki menjadi hamba-Mu yang mengenal-Mu ya Allah. Rizki menjadi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirindui oleh Nabi kami, yang dikenali oleh Nabi kami. Rizkikanlah kami ya Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Nabi di mahsyar kelak, sebagaimana hadis Nabi-Mu, di antara orang yang sangat rapat denganku, Nabi bersabda di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya ya Allah. Maka ya Allah, rizkikan kami mempunyai akhlak yang baik, perbuatan yang baik, kata-kata yang baik, wajah yang ceria, wajah yang manis ya Allah, yang mudah melemparkan senyum dan menyenangkan hati yang melihat, mata yang memandang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seorang yang menyenangkan hati orang lain ya Allah. Orang mudah senang dengan kami, bukan susah hati dengan kami ya Allah. Kami mempermudahkan urusan-urusan orang lain dan membahagiakan orang lain ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami dengan akhlak yang indah sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami memiliki akhlak yang indah ya Allah. Mereka pandai bawa diri. Anak-anak kami pandai menghormati guru-gurunya, meraihkan kawan-kawannya ya Allah. Walau di mana anak-anak kami berada, mereka tetap teguh dengan akhlak yang mulia. Mereka menjaga diri mereka, perkataan, mata, telinga, perbuatan mereka tidak menyakiti hati guru-guru dan juga kawan-kawannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon rizkikan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh membanggakan Nabi di mahsyar kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi yang barakah kami mohon kepadamu rizki yang tidak layak kami minta, yang tidak layak untuk kami angankan, disebabkan dosa kami begitu banyak tidak terhitung, dan disebabkan sedikitnya syukur kami dan sedikitnya amal soleh dan ibadah kami ya Allah. Namun kepadamu lah ya Mujib, ya Maha memakbulkan, ya Wahhab, ya Maha memberi ya Allah, ya Maha mendengar, ya Sami' mendengar doa-doa hamba-Mu, ya Basir, ya Maha melihat ke jauh dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rizkikanlah kami sekeluarga, kecil dan besar, sahabat-sahabat kami, rizkikanlah kami ya Allah syurga Firdaus-Mu ya Allah. Rizkikanlah kami syurga Firdaus-Mu ya Allah. Rizkikanlah kami syurga Firdaus-Mu sekeluarga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada dalam kalangan kami yang suaminya masih jauh daripada agama-Mu ya Allah.
masih jauh daripada kehidupan Islam yang sebenar, ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang isterinya masih jauh, ya Allah. Puas sudah si suami ini menasihati, memujuk dengan baik, bertegah dan semuanya, isteri masih tetap enggan berubah, ya Allah. Ada dalam kalangan kami, ya Allah, ibu bapa yang saban hari menangis, risaukan anak-anak, ya Allah, yang masih enggan menutup aurat, yang masih enggan solat, yang masih lagi bergaul bebas, ya Allah. Mereka menangis saban hari, merintih, merayu kepadamu, ya Allah. Subhanallah, agar kelalaian mereka, kesilapan mereka dalam mendidik anak, ya Allah, diampunkan lalu anak dan seluruh keluarga diberikan hidayah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikanlah kami syurga Firdaus, ya Allah. Walau bagaimanapun, ya Allah, bantulah kami, bantulah, ya Allah, kami, ya Allah, untuk menjadi asbab petunjuk dan hidayah kepada buat keluarga kami, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka yang sedang mengajak seluruh keluarganya menuju ke jalan-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan, istiqamah, mujahadah yang tinggi dan keikhlasan, ya Allah. Dan rizkikanlah kami semua berkumpul di syurga Firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab, ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Halim, ya Maha Lembut, ya Maha Penyantun, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, bukan pandangan kemurkaan-Mu, ya Allah. Bukan pandangan kemarahan-Mu, ya Allah. Walaupun kami dalam keadaan selalu lalai, ingatkan kami, ya Allah. Jika kami jauh, dekatkan kami, ya Allah. Jika kami longgar dengan kehidupan yang sebenar, maka ketat dan ikatkanlah kami pada tiang-tiang agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon rezeki, ya Allah, pasangan yang saleh, pasangan yang salehah, zuriat keturunan yang saleh dan salehah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah daripada kalangan zuriat keturunan kami, jika tidak anak cucu cicit kami, ya Allah, mereka min hufazil Quran, daripada kalangan penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran, ya Allah. Dan apabila mereka menghafal, hafalannya kekal dalam ingatan dan dada mereka, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa syurna ma'al iman, dan matikan kami dan bangkitkan kami dengan iman. Wa adkhilna jannata bil iman, dan masukkanlah kami ke semuanya dalam syurga-Mu dan dengan iman, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, perlindungan daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, pagi yang barakah permulaan hari ini, ya Allah, kami mohon rizkikanlah kami, ya Allah, sumber-sumber rizki, ya Allah, yang halalan tayyibah, ya Allah. Luaskan, lapangkanlah, ya Allah, ada dalam kalangan kami, ya Allah, dibebani dengan bebanan hutang yang membelit dan membelenggu leher saban hari, ya Allah, yang mengikat-ikat setiap kaki yang melangkah, menyebabkan hidup ini rasa susah hati, ya Allah. Hidup ini hilang ketenangan, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, bantulah kami, berilah jalan keluar, ya Allah, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi-Mu, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, daripada rasa lemah dan rasa malas, ya Allah, daripada rasa ketakutan dan kebimbangan dan kesedihan yang berlebihan, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, daripada lemah semangat, ya Allah, lemah semangat dan rasa takut yang tidak bertempat, ya Allah, pengecut, sifat pengecut, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu, ya Allah, perlindungan ataupun kami dibebaskan daripada belenggu hutang dan juga kekejaman ataupun kekerasan manusia, ya Allah, kezaliman manusia, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, supaya kami istiqamah dengan doa ini, kerana berdasarkan hadis Nabi-Mu, ya Allah, mereka yang beramal dengan doa ini, ya Allah, yang terkandung dalam susunan Al-Maqsurat, ya Allah, maka akan dibebaskan daripada belenggu hutang dan kezaliman manusia, juga akan dihilangkan kesedihan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikan kami lidah yang selalu berdoa kepadamu dalam apa jua urusan.
Kami sentiasa mengiringi urusan kami dengan doa, supaya kami sentiasa kekal dalam radar bertawakal kepadamu, dalam radar berharap dan bergantung kepadamu. Kami mengharapkan ya Allah, supaya kami sentiasa mengikat diri kami denganmu ya Allah, sentiasa merasakan kewujudanmu ya Allah dalam setiap yang kami lakukan, sentiasa menyembahkan, mempersembahkan apa yang kami lakukan untuk menarik perhatianmu, untuk dipandangmu ya Allah. Ya Allah, sedarkanlah kami setiap kali kami melakukan sesuatu, sama ada amal soleh ataupun amal ibadah. Sedarkanlah kami bahawasanya hati itu paling utama untuk kami berikan perhatian ya Allah, agar kami melakukan dengan ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin lahuddin. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang ikhlas dalam agama kami, ikhlas mentaati segala perintahmu, ikhlas dalam melaksanakan apa jua perbuatan ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, minal mukhlisin, minal mu'minin, minal muttaqin, minal zakirin, minal mustaghfirin, minal tawabin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, golongkanlah kami di kalangan orang yang saleh, orang yang kuat beribadah ya Allah. Min qiraatil Quran ya Allah, di kalangan orang yang sentiasa membaca Al-Quran, Masya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan minas sabirin, orang yang sabar, orang-orang yang bertakwa ya Allah. Orang-orang minal mutatahhirin, minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu menyucikan diri ya Allah daripada penyakit-penyakit hati, daripada penyakit-penyakit zahir ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdausmu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, kami mohon berkatilah majlis ilmu kami setiap pagi ini, Isnin hingga Jumaat, dalam kuliah Riyadhus Salihin. Kami membacakan kitab ulama-Mu ya Allah, wali-Mu ya Allah, yang diberi nama Imam Nawawi ya Allah. Berikanlah kami umur yang barakah, umur yang panjang dalam keberkatan dalam redha-Mu ya Allah, agar kami diberi kesempatan untuk khatam kitab ini ya Allah. Hari ini merupakan siri yang ke-164 ya Allah. Telah masuk ke bab yang ke-11, mujahadah bersungguh-sungguh. Berkatilah ilmu yang kami belajar ya Allah, dan berilah kekuatan untuk kami beramal ya Allah. Ya Allah, kami ingin berubah, berhijrah menjadi lebih baik, hidup yang lebih tenang, jiwa yang lebih stabil ya Allah, rizki yang barakah, kehidupan yang lapang ya Allah, untuk kami melakukan ibadah. Tidak ada ertinya hidup ini sekiranya semua bahagian dunia itu sempurna, tapi kami keciciran akhirat. Tidak ada ertinya ya Allah. Tidak ada ertinya hidup kami ini ya Allah, walaupun sempurna bahagian dunia, tapi dalam murka-Mu ya Allah. Tidak ada ertinya hidup kami ya Allah, sekiranya ramai manusia menyayangi kami, tetapi Engkau ya Allah tidak menyayangi kami. Tidak ada ertinya ya Allah hidup kami sekiranya ramai manusia memandang kami, namun Engkau memalingkan wajah-Mu daripada kami ya Allah. Tidak ada artinya hidup kami ya Allah sekiranya ramai mengenali kami, tetapi penduduk langit tidak langsung mengenali dan menyebut nama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada artinya rizki ataupun harta yang melimpah ruah ya Allah sekiranya ya Allah tidak ada rizki kami di akhirat kelak untuk menjadi satu bahan, satu perisai daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anak-anak, suami, isteri, bahkan diri kami semuanya pinjaman. Mana milik kami ya Allah? Mana milik kami ya Allah? Mana milik kami? Tidak ada milik kami ya Allah. Tidak ada milik kami. Kami sedar bahawa langsung tidak ada apa-apa milik kami. Semuanya milik-Mu ya Allah. Dan kami juga akan kembali kepada-Mu ya Allah, dalam keadaan kosong ya Allah. Dan beruntunglah sebagaimana yang disebut dalam firman-Mu ya Allah. Beruntunglah, beruntunglah mereka yang sentiasa menyucikan diri mereka. Beruntunglah ya Allah, kerana itulah roh kami akan kembali dalam keadaan dipalit, diselubungi dengan dosa, ataupun diberikan pahala, ataupun membawa amal-amal soleh yang begitu banyak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran, suka membaca Al-Quran ya Allah, banyak merujuk Al-Quran ya Allah, memahami bacaan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah minal khasyin, orang yang khusyuk dalam solat,
menikmati manis salat. Kurniakanlah kami orang yang mendirikan salat pada awal waktu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, rizkikanlah kami amal yang soleh yang kami istiqamah, ya Allah. Ya Allah, itulah nikmat rizki yang paling utama, ya Allah. Kami merasai kemanisan Al-Quran, kemanisan salat, kemanisan zikrullah, kemanisan majlis ilmu, ya Allah. Berikanlah kami kemanisan-kemanisan ini, ya Allah, agar kami tenang saat kami nak mati, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami kematian yang husnul khatimah. Jauhlah kami daripada kematian yang su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan kematian sendiri. Kami takut saat kami didatangi malaikat sakaratul maut. Hanya kami dan amal yang akan menghadapinya, ya Allah. Kami takut saat kami diusung menuju ke liang lahat, menuju ke kubur, dan kami ditanam di dalam tanah, ya Allah. Itulah ketakutan hidup kami, ya Allah. Namun kelalaian telah membuatkan kami rasa hidup ini panjang. Membuatkan angan-angan begitu luas, ya Allah, tidak bertepi. Membuatkan kami lemah dalam ibadah, ya Allah. Kami kalah mengendalikan hawa nafsu kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami tidak membuang masa dengan kata-kata manusia yang melemahkan kami, dengan bisikan syaitan, dengan mengingatkan masa-masa lalu yang menyakitkan. Bantulah kami, ya Allah, untuk kami terus ke depan dengan redha, dengan sabar, dengan tabah, ya Allah. Biarlah manusia mengaitkan kami dengan masa lalu kami. Biarlah manusia masih menghitung-hitung keburukan kami. Biarlah, ya Allah, manusia masih lagi mencari-cari kesilapan-kesilapan. Manusia masih membongkar-bongkar dan menabur fitnah, ya Allah. Kami ingin berlari menuju-Mu, ya Allah. Yang kami harapkan, ya Allah, kami benar-benar ikhlas dalam jalan mujahadah, dalam jalan taqwa, dalam jalan hijrah kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr, qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Muslimin muslimat, bila kita berdoa, berdoalah daripada hati. Berdoa daripada hati. Tentang susunan ayat, perkataan yang tepat, itu nombor 10. Yang paling utama, muslimin muslimat, doa daripada hati. Masa sebut tu, bayang, fikir, rasa. Sebab Allah sedang memandang hati kita ketika kita meminta kepadanya. Ramai manusia boleh susun ayat cantik, boleh hafal doa, tapi hati tak rasa apa-apa. Hafal doa dalam bahasa Arab memang bagus. Hafal doa Nabi memang sangat bagus. Tetapi kita kena faham maksud supaya ada penghayatan, supaya kita tahu apa yang kita minta dengan Allah. Muslimin muslimat, kalau ada orang tanya, Ustazah boleh tak saya nak salinan doa yang Ustazah baca? Saya tak ada salinan, muslimin muslimat. Sebab bila setiap kali saya doa dengan ayat sendiri, susunan-susunan sendiri. Jadi tidak ada doa yang tetap. Kalau muslimin muslimat macam nak doa tu, boleh dengar balik, lepas tu tulis balik. Dengar balik, tulis balik. Semua itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyebut sesuatu yang sebenarnya kita perlu. Sebab kita banyak memohon dengan Allah apa yang kita mahu, tapi sebenarnya kita kena minta dengan Allah apa yang kita perlu. Sebab itu dalam berdoa pun kena minta tolong dengan Allah. Bantulah ya Allah supaya kita meminta sesuatu yang kita perlu, yang kita sendiri tidak tahu, supaya kita meminta dengan Allah dengan seikhlas hati. Masya Allah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di hadapan saya ada ibu dan ayah, ada nenek dan atuk, ada anak-anak daripada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada anak-anak yang universiti, subhanallah, ada adik-adik, ada kakak-kakak, ada ibu dan ayah, subhanallah, alhamdulillah. Hari ini merupakan kuliah Riyadhus Salihin yang siri yang ke-160. Encik suami 164 ke 163 ya? 164. Okey, kejap lagi kita akan tulis ya. Daripada hari tu lagi saya kata nak tulis tak tulis. Okey, kena alih balik, semalam alih ke situ.
Okey, Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, Alhamdulillah, hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke 164. Kita akan membacakan hadis yang ke kita akan membacakan subhanallah, sekejap ya. Sebab tadi tersalah buka muka surat. Okey, subhanallah, muka surat 116. Kita akan membacakan muka surat 116. Ya. Hadis yang ke-10 dalam bab mujahadah, dan ia merupakan hadis yang ke-104. Hadis yang ke-104 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11 iaitu mujahadah bersungguh-sungguh. Dan kita akan membacakan hadis yang ke-10 iaitu berkenaan dengan bab kematian, dan ia merupakan hadis yang ke-104. Masya Allah, boleh tulis nota. Nanti kita akan tuliskan. Hadis ni pendek je kita akan tulis. Tapi saya nak minta izin duduk dulu sebab saya nak bacakan juga tentang hadis yang ada kaitan dengan hadis yang kita bacakan daripada kitab yang lain. Kalau dah bangun tu susah sikit. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya akan baca. Sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak, muslimin muslimat ikut. Ambil keberkatan membacakan hadis Nabi dengan lidah kita. Mengulangi apakah perkataan Nabi. Membaca Al-Quran diberi pahala, membaca hadis Nabi juga diberi pahala. Kalau Al-Quran kita baca dalam bahasa Arab, hadis juga kita dituntut untuk membacanya dalam bahasa Arab, lisanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi, daripada perkataan yang lidah Nabi tuturkan. Sebab kita cenderung bila baca Quran tak baca terjemahan, bila baca hadis terus baca terjemah, tak baca hadis. Dan ramai di kalangan kita yang biasanya hanya dengar hadis Nabi, dengar ustaz baca, kita angguk-angguk kan, tapi kita sendiri tak ambil peluang untuk membaca. Jadi sebab itu bila buat kuliah Riyadhus Salihin dan apa-apa ceramah, kalau hadis tu tak panjang sangat, saya memang minta supaya pendengar untuk sama-sama ikut. Okey, bersedia ya sahabat-sahabat, bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu. Okey, ikut ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih membawa maksud hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ada tiga perkara yang akan mengikuti seseorang ketika meninggal dunia. Ada tiga perkara akan ikut kita saat kita meninggal dunia. Ada tiga perkara. Subhanallah. Mengikuti ke mana? Akan mengikuti seorang meninggal dunia menuju ke kubur. Saat kita menuju ke kubur, ada tiga perkara yang mengikuti kita bila kita mati. Subhanallah. Apakah tiga perkara itu? Nabi sebut. Yang pertama, iaitu hartanya ataupun dunia yang dia miliki. Hartanya mengikuti dia. Yang kedua, meninggal dunia. Iaitu yang pertama, minta maaf, keluarganya. Kemudian hartanya. Dan amal perbuatannya. Amal perbuatan. Bukan ditulis amal soleh ya. Wa amalu, dan amal perbuatannya. Masya Allah. Ada tiga perkara yang akan mengikuti kita apabila kita mati. Ikut sampai mana? Ikut sampai ke kuburan. Masya Allah. Yang pertama Nabi kata keluarganya. Yang kedua hartanya. Dan yang ketiga adalah amal perbuatannya.
Selanjutnya Nabi kata, kembalilah yang dua perkara. Dua perkara akan meninggalkan kita. Maksudnya dia ikut sampai kubur je. Lepas masuk kubur, subhanallah, dua perkara akan kembali, akan pulang. Keluarga akan pergi, harta akan pergi. Dan satu saja yang akan kekal bersama, iaitu amalnya yang masih tertinggal. Maksudnya yang tinggal hanyalah amalnya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya ulang lagi sekali, sabda Nabi SAW, ada 3 perkara yang akan mengikuti seseorang setelah mati. Ke kuburnya. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal perbuatannya. Subhanallah, muslimin muslimat. Nabi kata 2 akan pergi meninggalkan. Keluarga akan tinggal. Walaupun sayang macam mana suami pada isteri. Saya tanya encik suami, agak-agak kan lepas saya mati. Kalau saya mati dulu encik. Kalau saya mati dulu. Tengok tu. Okey, kalau saya mati dulu. Masya Allah. Kalau saya mati dulu, agak-agak berapa lama encik tunggu kat kubur tu? Sejam 2. Sejam 2 je lah. Lepas orang balik, encik duduk lagi sejam 2. Sebab takut. Oh, takut ni. Jangan main-main benda alam kubur. Yelah. Maksudnya tak boleh kata kita kena rotan. InsyaAllah. Ada ni cik suami ni memang selalu temankan dekat depan. Nanti kita panggil. Masya Allah, muslimin muslimat. Kalau kita fikir-fikirkan, kemungkinan lah kalau kita dah mati, walaupun suami anak-anak memang menangis, sedih, dia orang pun dah letih uruskan kita, kafankan kita, kan, selepas macam-macam. Mungkin lepas dah selesai, sesegeralah balik rehat, perut pun dah lapar dan ada tanggungjawab yang lain. Sehari demi sehari mereka mula semakin kurang ingat. Tak sebagaimana hari pertama lah, makin kurang, semakin disibukkan dengan urusan harian. Kita boleh lihat itulah yang berlaku. Dan pasti apa yang berlaku akan berlaku juga kepada kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu kisah benar. Ada satu kisah benar yang saya baca. Ada seorang wanita ni, dia seorang wanita yang sangat baik. Dia banyak berkorban untuk keluarga. Dia dah bekerja keras, cari rezeki sama-sama dengan suami. Lepas tu bila balik rumah, dia lah uruskan rumah tangga. Dan takdir Allah, si ibu kepada suami ni sakit. Lalu dia jugalah yang jaga. Sampai orang kata, ya Allah, dia tu memang isteri yang terbaik. Dah lah masak hari-hari, kerja juga, jaga anak. Lepas tu subhanallah, sampai orang mengatakan, tidak susah dah nak cari isteri macam ni. Lepas tu uruskan mak mertua tu macam urus baby. Kan, tukar pakaian, mandikan, tukar pampers. Lepas tu kan sampailah, maksudnya orang keliling ni memuji-muji, kalaulah isteri dia tak ada, macam manalah hidup suami tu. Sebab apa? Nampak semua isteri uruskan. Makan, pakai, minum, serba boleh lah. Tapi isteri ni saat dia hidup, dia tidak ada masa untuk dirinya. Sibuk memanjang. Hidupnya adalah untuk berbakti. Bakti pada anak, berbakti pada suami, berbakti pada ibu mertua yang dijaga, berbakti sekian-sekian. Allahu Akbar. Lalu dalam beberapa ketika, wanita ini sakit. Kemudian meninggal dunia. Ataupun meninggal mengejut, saya tak ingat. Masing-masing semua kata, macam mana lah, mesti tak boleh nak hidup cepat, tak boleh nak hidup tanpa isteri ni. Macam mana lah ni kan, kesiannya lah selama ni isteri dia lah yang uruskan anak-anak, masak apa macam mana lah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, semua orang menyangkakan yang suami ni akan sangat sedih dan menderita. Tapi lelaki kan mungkin cepat move on kan. Cik, kalau saya dah meninggal, cik nikah lain tak? Wallahu a'lam. Nanti kita akan temu ramai cik suami ni di hujung nanti. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tak payah fikirlah tu lepas kita mati. Kita pun dah tak fikir, kita ketakutan dalam kubur. Cuma saya nak cerita pasal wanita ni, selepas beberapa ketika dan beberapa bulan, sebenarnya si suami sangat cepat move on. Beberapa hari pun dah move on. Subhanallah. Dalam beberapa hari tu dia ambil tindakan yang sangat cepat. Subhanallah, pertama dia ambilkan orang yang jaga ibu dia, upah orang jaga ibu dia. Subhanallah.
Lepas tu dia pun uruskan juga urusan-urusan anak-anaknya, dengan diupah orang juga menguruskan. Kalau sama ni isteri hantar anak sekolah apa semuanya contohnya. Dan tak lama kemudian dia bernikah lagi. Subhanallah. Jadi yang melihat situasi ni dia kata, ya Allah, kan kita ingatkan manusia ini akan sangat terikat dengan manusia. Dan ada masing-masing terfikir kenapalah suami dia dulu tak ambil orang lain untuk upah, untuk tolong jagakan ibu dan anak-anak. Kenapa setelah isteri meninggal barulah dicarikan pembantu dan sebagainya. Maksudnya tuan-puan sekalian, kadang-kadang tu kita ni kan kerja buat sebab apa? Bimbang juga ya muslimin-muslimat. Kita memang kena jaga hati ni paling payah. Kita rasa bila kita berkorban, kita rasa suami tak boleh hidup tanpa kita. Isteri tak boleh hidup tanpa kita. Kita rasa kalau kita berkorban, anak-anak tak boleh hidup tanpa kita. Kalau kita mati, diorang memang tak boleh hidup. Sebenarnya kehidupan akan diteruskan bagi mereka yang hidup. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kadang-kadang kita je fikir berlebihan. Sebab itulah subhanallah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada satu kalam hukama disebut begini. Subhanallah, Allahu Akbar. Barang siapa yang melihat kematian orang yang tersayang, barang siapa yang melihat kematian orang yang tersayang, kita melihat orang mati keliling kita ni, subhanallah, mereka akan segera berhenti menangisi kematian dan mula buat persiapan untuk kematian. Hakikatnya macam tu sebenarnya. Faham tak maksud saya? Subhanallah. Subhanallah muslimin muslimat, saya ulang lagi sekali. Barang siapa hakikatnya pengajaran kita dapat daripada kematian, kita akan cepat berhenti menangisi kematian. Walaupun kita sangat sayang, kita sepatutnya menyibukkan diri untuk buat persiapan untuk kematian sendiri. Subhanallah. Sebab apa tuan-puan sekalian? Masya Allah, bila kita melihat apa yang berlaku bila si mati telah masuk dalam kubur, sehari, 2 hari, 3 hari akan disebut lagi. Kawan-kawan mula lupa. Ahli keluarga saban hari bukan lupa, tapi disibukkan dengan urusan harian. Move on muslimin muslimat. Jadi sedarlah, lepas kita tidak ada pun begitu. Tinggallah kita keseorangan di dalam kubur, mengharap-harap doa daripada suami, mengharap-harap doa daripada anak-anak, mengharapkan bacaan-bacaan Al-Quran untuk kita. Sebab itu muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada orang-orang yang jumpa kami, jumpa saya depan-depan. Dia kata, Ustazah, dia buka gelang dia buka ni, dia buka cincin. Saya tinggal satu je Ustazah, saya tinggal satu je. Ini saya sayang sangat. Ini hadiah daripada suami sempena sekian-sekian. Yang lain semua saya dah serahkan untuk dijadikan wakaf. Saya serahkan kepada orang yang saya beri amanah. Saya beri amanah pada Ustazah. Saya kata, puan dah fikir betul-betul. Suami dia tengok je. Kok puan nak tinggal untuk anak-anak? Ustazah, apa yang ada pada saya nak sedekahkan di jalan Allah. Tentang anak, subhanallah, saya fikir anak hari ini belum tentu anak fikir saya lepas mati. Saya bukan kata anak tak sayang saya, tapi itulah yang saya lihat. Bila saya belajar daripada kematian-kematian, saya kenal orang-orang yang ibu, bapa sangat penyayang, anak pun sayang, mereka saling berkasih sayang. Bahkan lepas meninggal dunia, mereka saling bergaduh kerana harta. Maksudnya kita bukan tak boleh tinggal langsung ya harta pada anak, tapi tolong fikir pada diri kita melebihi daripada fikir tentang anak. Ada orang jual rumah. Dia kata, cukuplah Ustazah, sebab ni saya ada banyak rumah, sekarang saya nak jual semua. Saya tinggal satu saja untuk yang saya duduk berteduh sekarang ni. Masya Allah. Yang selebihnya saya akan infak, saya akan wakaf. Tak fikir pasal anak-anak ke? Subhanallah. Anak-anak ada rezeki mereka. Subhanallah, saya serahkan. Rezeki anak, rezeki daripada Allah, bukan saya. Saya bukan yang menentukan. Allahu Akbar, Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tapi ini bukan menafikan, sebab Nabi SAW sebut, meninggalkan anak-anak dalam keadaan ada harta lebih baik daripada meninggalkan anak-anak pewaris dalam keadaan fakir miskin. Maksud jangan sampai anak tu fakir miskin. Sebab kita sebagai ibu bapa, bila tengok anak masih susah, macam baru ni kan saya tengok, Masya Allah, saya ada pergi satu program, lepas tu Allah takdirkan saya jumpa dengan seorang pelakon veteran dah umur 60 lebih. Dia dah pakai tudung lama dah, pelakon veteran, perempuan. Sekarang ni saya tak tahulah, dia masih berlakon dan ada drama yang sedang hot sekarang. Sebab kami pun tak tengok TV, tak tengok drama, saya tak tahu. Subhanallah, umur 60 lebih, dia masih lagi berlakon muslimin muslimat. Masih bekerja. Saya kata, lepas tu badan dia cegar, sehat, kuat.
dia pakai tudung. Pelakon-pelakon veteran. Kalau saya sebut nama, semua orang kenal. Kalau saya sebut nama, semua orang kenal. Subhanallah. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya memang rasa nak retire dah, nak bersara, nak berhenti. Tapi Ustazah, sebenarnya saya juga menampung keperluan hidup anak-anak saya. Saya juga yang bagi belanja pada cucu-cucu saya sekolah. Saya juga bantu lagi, saya masih membantu anak-anak saya. Dia kata, Ustazah, faham je lah Ustazah. Faham je lah. Kan zaman sekarang bukan senang. Saya tengok anak-anak saya struggle. Jadi saya masih lagi menanggung. Suami saya dah lama pencen. Suami umur 70 lebih, dia umur 60 lebih. Maksudnya dia bekerja tu bukan kerana suka-suka. Subhanallah, saya kata, saya panggil dia Mami. Sebab dibahasakan Mami. Mami faham tujuan Mami kerja. Tak apa, Mami teruskan kerja. Tapi dia kata, tahu tak Ustazah, pelakon-pelakon muda ni tak suka Mami. Tak suka Mami. Diorang macam menyampah dengan Mami. Bahkan ada pelakon yang sama-sama dengan Mami kata Mami ni annoying. Mami ni mengarut. Sebab apa? Mami selalu bising. Pasal apa? Contoh pasal solat, contoh pasal waktu, pasal pergaulan bebas di set penggambaran. Mami sekian-sekian. Mami selalu bising. Kalau diorang ni tak jaga masa, Mami datang tepat, lepas tu orang muda sekian-sekian. Diorang dekat set ni, Mami tengok diorang ni memang sosial. Mami bising, Mami tegur. Saya kata, sekarang sebenarnya kalau Mami terus bekerja sebagai pelakon, Mami bukan sekadar kerana untuk memenuhi keperluan hidup Mami. Umur dah 60 lebih. Masih lagi bantu anak, bahkan sekolah belanja cucu pun dia tanggung. Subhanallah, suami dah pencen. Saya kata, tapi Mami kena berada selagi mana Mami sehat. Sebab Mami menjadi pendakwah di kalangan pelakon-pelakon. Muslimin muslimat, saya ni bukan nak kata nak sebut nak mengata pelakon ni, sebab saya tak sebut mana-mana pelakon ya. Kan saya selalu juga masuk TV kan, tuan-tuan sekalian, ceramah, kuliah lah. Lepas tu kan ada juru makeup. Walaupun saya memang, diorang dah faham. Okey, saya tahu Ustazah tak makeup. Jadi diorang pakaikan bedak supaya tak nampak berkilat. Sebab bila masuk TV, lighting tu kuat. Lighting tu hadap kita kuat. Mata kita pun sakit. Jadi bila tu muka kita akan berminyak sebab panas. Jadi dia cuma pakaikan bedak. Sebab yang lain tu tak. Memang kita tolak. Jadi pernah kita borak lama dengan artis, makeup artis ni kan. Jadi makeup artis ni dia program apa-apa, kadang-kadang dia makeup program ni, dia makeup ni okey. Dia kata, Ustazah, takut Ustazah, takut. Takut kenapa? Saya ni pergi mana-mana, ialah dalam dengan artis, dengan pelakon, dengan itu macam-macam pengalaman saya. Dia kata kadang-kadang artis perempuan Islam kita ni, dia kata datang ke set penggambaran pakai baju ni je, urat. Maksudnya pakai baju, kita panggil baju singlet kan, baju tidur, pakai satu urat je benang. Seksi, nampak semua nipis. Sebab mereka fikir lepas mandi mereka terus pergi, nanti nak tukar baju dekat set. Peluk, pegang, peluk-peluk lelaki perempuan ke apa ke, belai-belai. Maksudnya pasal semayang tu memang tak semayang, begitu begini. Dia kata tapi bukan semua. Ada yang jaga Ustazah, ada yang jaga batasan, ada yang sekian, ada solat on time, ada sekian-sekian. Tapi memang seraga duduk dalam bidang ni. Yang rosak boleh jadi bertambah rosak. Walaupun di luar tu kira dia orang jaga. Dia kata kat luar tu dia orang jaga, dia orang cover sebab takut kena kecam. Maksudnya kalau kecaman-kecaman orang ramai ni sebenarnya mengekang juga. Kecaman-kecaman, ataupun kan bila artis kita post apa-apa, lepas tu ada komen, janganlah macam ni, tolonglah tutup aurat, jagalah aib, janganlah keterlaluan, sekian-sekian kan. Walaupun kita kata, walaupun kita kena kecam balik, ataupun kita komen, alah kita bukan siapa-siapa, tak ada orang kenal, tapi kita tinggalkan komen. Tapi sebenarnya benda tu membantu juga mereka tidak terlalu mendedahkan diri yang sebenar di media sosial. Sebab dia orang nak jaga follower. Subhanallah. Jadi bila kita dengar, kita doa je lah. Kita bukan nak burukkan, nak kata nak hukum, tak. Ya Allah, mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Lepas tu Allah tak adakah saya jumpa pula Mami ni. Saya kata Mami kena terus duduk. Biarlah orang kata Mami annoying ke, Mami mulut bising ke, Mami tegur-tegur orang muda tu, sebab Mami dah 40 tahun dah berlakon. Dah 40 tahun berlakon. Jadi Mami ni macam mak-mak. Mami tegur je, itulah. Mami sampai tahap Mami tak kisah, dia orang tak suka Mami. Tapi sebab bakat yang ada pada Mami ni, pada pelakon veteran ni, diperlukan dalam industri,
susah dah bakat-bakat macam ni, dia masih berada dalam tu. Jadi bukan semuanya kotor. Ada yang baik, ada yang sekian. InsyaAllah mudah-mudahan menarik mereka-mereka yang jauh daripada agama Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita kembali ni. Kita kembali semula kepada apa yang kita bincangkan daripada hadis yang kita bacakan. Hadis yang ke-10 daripada tajuk Mujahadah daripada kitab Riyadhus Shalihin, dan merupakan hadis yang ke-104 ini. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ulang lagi sekali sebab ramai yang baru masuk juga. Kita membacakan hadis daripada susunan kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin ada yang baru masuk, baru kenal, baru kali pertama live. Kuliah ini telah dilakukan selama 1 tahun lebih dah. Hari ini siri yang ke-164. Bab Mujahadah. Bab yang ke-11 dah kita. Hadis yang ke-104 dan hadis yang ke-10. Saya ulangi maksud hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang akan mengiringi seseorang yang mati ke kubur. Ada 3 perkara yang akan mengiringi. 2 akan tinggalkan, 2 akan pergi, dan 1 akan kekal. 3 perkara itu ialah keluarga akan mengiringi kita, harta akan mengikuti kita, dan amal perbuatan kita. Jadi 2 akan pergi meninggalkan kita, keluarga dan harta akan pergi. Tapi 1 akan kekal. Apa dia? Amal perbuatan. Sama ada amal perbuatan baik ataupun amal perbuatan buruk. Ini akan kekal bersama dengan kita. Sudah tentu ya, muslimin muslimat, kita sebolehnya tak nak amal perbuatan kekal. Pergilah amal perbuatan buruk. Yang buruk jangan, yang baik je lah tinggal. Tidak. Kedua-duanya akan mengiringi kita ke dalam kubur. Sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, dosa ataupun pahala. Dan sebaik saja kita masuk dalam kubur berdasarkan hadis Nabi yang lain. Ini hadis ni panjang dalam kitab kecil Penawar Hati. Himpunan 40 hadis penawar hati. Masya Allah. Ada satu hadis yang panjang. Nabi SAW bersabda. Ketika ini Nabi berada bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan kawan-kawan. Kemudian Nabi tengok ada sahabat yang ketawa sedikit kuat. Kalau kita ketawa berdekah-dekah, ketawa kuat sikit lah. Macam tu kan. Lepas tu Rasulullah pun sebut, sekiranya kamu mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan, maka kamu tidak akan ketawa seperti ini. Nabi sebut macam tu. Saya ulang lagi sekali. Nabi sebut apa? Sekiranya kamu mengingati tentang sesuatu yang memutuskan kelazatan dunia. Sebab tengah happy, tengah gembira ni, kita sedang menikmati kelazatan dunia lah. Nabi kata sekiranya kamu mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan dunia, maka kamu tidak akan ketawa seperti ini. Sebab itu kita kalau gembira pun sederhana, jangan over. Kalau seronok sangat pun sederhana, berpada-pada. Sebab ini teguran Nabi. Kamu takkan ketawa berdekah-dekah macam ni. Lalu sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mengingati kematian. Mengingati kematian. Mengingatkan mati. Subhanallah muslimin muslimat. Sebenarnya hadis itu panjang lagi, saya habiskan dulu ya. Nabi menyambung sabdanya. Apabila seseorang itu meninggal dunia, lalu dibawakannya ke dalam kubur, kita muslimin muslimat, kita akan mati. Bagaimana kita mati? Di mana kita mati menjadi rahsia Allah. Kematian menjadi rahsia Allah. Kehidupan telah terbongkar. Kehidupan kita terbongkar. Subhanallah. Apa yang terbongkarnya? Ni hidup ni. Maksudnya, kita kan tertanya hidup tak lagi esok. Terbongkarlah hidup lagi, masih hidup. Tapi kematian tetap menjadi rahsia. Kenapa Allah rahsiakan bila kita mati? Di mana kita mati? Kalau saya fikir-fikir kan, ada orang kata bila Allah rahsiakan, kita sentiasa bersedia. Kita sentiasa bersedia, muslimin muslimat. Dan kalau kita fikir, memang lebih baik Allah rahsiakan. Lebih baik Allah beritahu. Sebab kita ni manusia suka menangguh. Bayangkan kalau kita dah dapat tahu tarikh kita meninggal, umur 61, ataupun umur 63, ataupun umur 40. Umur 40 lah, kita dah tahu kita akan meninggal umur 40 contoh. Boleh jadi 39 tahun kita akan buat maksiat je. Na'udzubillah min zalik. Saya cakap je boleh jadi. Kita akan buat maksiat. Sebab apa? Nanti tinggal 1 tahun terakhir, barulah buat ibadat, baru taubat. Kalau fikir logik, betul atau tidak? Sebab manusia ni lagi boleh tangguh. Kalau kita tahu tarikh kematian,
Kita mungkin akan tangguh sampai 10 hari terakhir, barulah betul-betul pulun, barulah tolak taubat. Tapi Allah rahsiakan. Itulah kebijaksanaan Allah. Allah rahsiakan. Ada orang yang sakit bertahun-tahun tak mati-mati. Ada orang sehat mati sekelip mata. Allah rahsiakan. Tak syarat tua, tak syarat sakit. Masya Allah, mati itu bila-bila masa. Bila Allah rahsiakan, kita dah rada berjaga-jaga selalu. Muslimin muslimat di mati Allah sekalian. Yelah, duduk atas sejadah je, tak keluar-keluar, tak makan. Betul, muslimin muslimat. Okey, sebenarnya saya nak minta izin suami, encik suami. Saya nak sambung hadis tu. Saya perlu jumpa Mr. Tan kejap. Mr. Tan. Mr. Tandas. Saya minta izin. Encik duduk sekejap. Masya Allah. Tak bolehlah kosong. Okey, Tuan Puan sekejap je. Tiba-tiba terputus. Tapi Masya Allah, kadang-kadang benda tu datang mengejut. Minta maaf ya. Muslimin muslimat, encik suami. Ceritakan pasal, sekejap je encik, jangan bimbang. Okey, saya nak sambung hadis tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sambung sikit bab tentang berkaitan hadis tadi. Apa yang kita tinggalkan adalah 3 perkara. Jadi membayangkan kematian sangat-sangat menakutkan. Duduk termenung sekejap, kemudian membayangkan kematian, benda yang menakutkan dan benda yang menyakitkan. Dan Sayyidina Umar pernah berpesan, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita menghisap diri kita, kita akan membayangkan banyak dosa kita sebenar. Dosa kita terlalu banyak dan menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Bila mana kita membayangkan kita mati, nyawa kita ditarik, kemudian ruh kita ditarik tu, saat-saat tu pasti sangat menakutkan dan menyakitkan, sehingga kan ada yang berpeluh, ada yang tersenyum walaupun sakit, tapi ada tersenyum sebab melihat kebahagiaan di depan mata mereka. Kemudian ketika dalam kubur juga menyakitkan. Sebab apa? Mungkin kalau banyak dosa kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita kena bayangkan kita ini terlalu banyak dosa. Kalau kita bayangkan kita banyak pahala yang diterima oleh Allah, maka kita akan bersenang-senang dalam kehidupan ini. Kita menjamin diri kita sebagai seorang yang pasti ke syurga. Ini menakutkan. Sebab ramai orang hari ini beramalan sekadarnya sahaja sebab cukup untuk ke syurga. Sedangkan kalaulah amalan kita naik ke langit itu, kemudian Allah tolak mentah-mentah dan turun sebagai kain buruk, menunjukkan kita ni, amalan kita ni banyak yang tidak diterima. Sebab mungkin kita tidak ikhlas. Kita memberi, kita tidak ikhlas. Kita membuat amal ibadah juga kita tidak ikhlas. Kita menunjuk-nunjuk. Kemudian bila kita bercakap-cakap untuk menunjuk-nunjuk. Kemudian bila kita bekerja, kita mengharapkan pujian manusia ataupun mendapat kenaikan pangkat dan sebagainya. Bila kita bercakap di hadapan orang, kita seolah-olah kita ni pandai sangat, sehingga kan kita lupa bahawa kita ni terlalu cetek ilmu dia. Lalu kita merasakan bahawa banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Kemudian bila kita rasa kita diri kurang, kita perlu belajar dan kita perlu menjalani kehidupan yang lebih berhati-hati. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan ini, agar kita tidak banyak menyesal dalam kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian insya-Allah tak boleh lama saya bercakap. Bila mana tiada ustazah, dia jadi macam kelam je keadaan sekeliling. Bila ustazah ada, alhamdulillah berserilah keadaan ni, insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali kepada ustaz. Tak apa. Encik duduk. Allah beratlah aku sini. Allah. Okey. Lagipun kita memang dah nak habis. Saya cuma kena sudahkan hadis Nabi tu. Encik kena pandai-pandai masuk separuh muka encik. Gambar ni pelik ni. Tak, encik masuk. Ya, okey. Macam pelik je muka saya ni. Sebenarnya taklah cantik sangat. Okey, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda. Sambungan hadis tadi. Apabila seseorang meninggal dunia, lalu dibawakannya ke dalam kubur, apabila dibawakan satu jenazah. Okey, Nabi SAW bersabda, ada kitab yang selalu 40 tu. Tak apa.
Nabi SAW bersabda, apabila dibawakan satu jenazah ataupun satu roh, satu jenazah orang yang soleh, orang yang baik ke kuburan, lepas tu setelah ditanam, lalu kubur akan berkata kepadanya, ahlan wa sahlan, selamat datang kepadamu, engkaulah orang yang aku cintai yang berjalan di atasku selama ini. Nantikan, maksudnya nantikan, kamu akan melihat bagaimana aku melayanimu. Kemudian Nabi menceritakan kubur itu akan menjadi seluas mata memandang, dan terdapat satu pintu yang akan menuju ke syurga, dan diberikan hamparan daripada permaidani syurga. Ini dalam buku yang selalu nanti ya, muslimin muslimat, mungkin kita buat satu kuliah yang bertajuk pasal kematian yang indah. Lama tak kupas tajuk-tajuk macam ni. Masya Allah, kematian yang indah dan sebagainya. Okey, tuan-puan yang mati Allah sekalian, jadi itu gambarannya kalau orang yang soleh, orang yang pergi macam hadis Nabi ni, kita akan bila mati kita akan bawa amal. Sama amal buruk, amal baik, dua-dua bawa. Tapi Nabi menggambarkan apabila ada jenazah orang yang soleh, bila masuk dalam kubur, kita mesti ketakutan. Kita akan lihat, kita masih boleh nampak. Kan? Kita boleh nampak bagaimana kita mula-mula nampak lagi cahaya. Kemudian tanah satu demi satu akan menutup, kita akan gelap gelita. Sudah tentu kita dalam keadaan sangat ketakutan. Namun subhanallah, beruntunglah orang yang apabila dalam ketika ini terdengar satu suara yang lembut yang mengucapkan, selamat datang. Selamat datang. Engkaulah orang yang aku cintai, orang yang aku suka, yang selalu berjalan di atasku. Kubur ni boleh bercakap, menyambut kedatangan orang-orang yang saleh dengan satu sambutan yang sangat baik dan menghilangkan ketakutan kita. Ini yang kita harapkan, menghilangkan ketakutan. Lalu kubur akan meluaskan dirinya seluas mata memandang. Kita rumah besar macam mana pun tetap nampak dinding. Mustahil ada manusia yang duduk di sebuah rumah, walaupun dia kaya, walaupun dia jutawan, triliuner ke, zilioner ke, walaupun besar mana pun rumah dia, bilik 1 ekar. Contohlah ya. Mustahil bilik 1 ekar, jauh nak jalan tu. Bilik ikutlah besar mana, tapi tetap akan nampak dinding. Masya Allah. Bayangkan ya, kubur itu jadi seluas mata memandang. Kita tak tahu besar mana kubur itu akan diluaskan bagi orang-orang soleh. Dan akan terdapat satu pintu menuju ke syurga. Tapi kita tak akan pergi lagi ke syurga. Maksudnya di situ, dalam hadis yang lain diceritakan orang-orang yang soleh bila dalam kubur dihamparkan dengan permaidani daripada syurga. Dan dia telah menikmati nikmat-nikmat syurga yang mengikut kadar alam kubur lah. Muslimin muslimat. Sudah tu syurga yang sebenar berganda lagi. Sebab itulah, siapa yang sekarang diuji dengan rumah yang kecil, subhanallah, rasa rumah ni tak sempurna, duduk rumah flat, kan, minta maaf ya, jangan kecil hati yang rumah flat, tapi kadang-kadang itulah luahan. Anak 6 orang, anak 8 orang, anak 5 orang, anak 3 orang, tak ada tanah, berkongsi ni, rumah kecil saja, tapi sabar dan redha. Bayangkanlah istana di syurga, kau dalam kubur pun rumah seluas mata memandang. Muslimin muslimat. Namun Nabi menyambung lagi, dan apabila dibawakan jenazah ataupun orang-orang yang telah meninggal dunia ke kuburan, tetapi ini adalah orang yang fasik, orang yang berkekalan dalam dosa dan maksiat, yang masa saat dia mati dia masih lagi dalam maksiat, tak sempat bertaubat, mati dalam keadaan fasik. Muslimin muslimat kena faham, munafik ini orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman pada Allah tapi mengaku Islam. Tapi orang yang fasik, dia mengaku tentang Allah, dia beriman, dia mengakui Allah, dia mengaku dia Islam, dia menjalani kehidupan seperti orang Islam, tetapi dia masih lagi melakukan maksiat yang berterusan, maksiat besar lah ni, dosa-dosa besar, sehingga saat dia mati dia masih lagi masih melakukan maksiat. Ataupun orang-orang kafir, jenazah-jenazah yang mana orang-orang ini ketika hidupnya tidak mentaati perintah Allah, kan, tidak menyembah Allah, orang-orang kafir. Lalu kubur berkata kepadanya, tidak ada ucapan selamat kepadamu, tidak ada ucapan selamat kepadamu, dan nantikan apa yang akan aku lakukan kepadamu. Tadi yang pertama, kubur kata selamat datang, engkaulah orang yang paling aku cintai, yang berjalan di atasku. Maksud berjalan di atasku tu encik, sebab apa? Memang kita tak jalan atas kubur,
Tapi tanah ni semua, kalau kita tengok, semua bersambung. Tanah kubur tak adalah tersekat, ada satu dinding besar. Tanah kubur dengan tanah bukan kubur tak boleh bercampur, tak. Tanah semua sama. Kita berjalan atas tanah ni, tanah yang sama jugalah di kubur tu. Maksudnya tanah bersambung. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila datang kematian orang-orang yang bukan soleh, kubur berkata, tidak ada ucapan selamat kepadamu. Nantikan apa yang aku akan lakukan. Lalu Nabi menceritakan, lalu kubur menyempitkan dirinya, berlakulah himpitan kubur. Dan ketika Nabi menceritakan situasi kubur, bukan orang-orang yang soleh, Nabi menyelati ataupun menyelangi 2 jari, himpitan kubur akan berlaku. Maksudnya jadi sempit, dan Allah mengutuskan 70 ekor yang berbisa, 70 ekor ular yang berbisa. Dan jika seekor ular melepaskan bisanya di dunia, tidak ada hidupan yang boleh hidup. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Bayangkan ya, kubur disempitkan, lalu diberikan 70 ekor ular yang berbisa. Dan Nabi menggambarkan kalau seekor ular itu melepaskan bisanya di dunia, kehidupan di dunia ni semua mati. Maksudnya dahsyatnya bisa ular ini, yang akan membelit, yang akan menyeksa sehingga bila? Sehinggalah dibangkitkan di mahsyar. Begitulah kehidupannya di dalam kubur. Mungkin belas tahun, mungkin puluh tahun, mungkin ratus tahun, mungkin ribu tahun. Tak tahu berapa lama lagi dalam kubur. Nescaya kehidupan dalam kubur itu jauh lebih lama daripada dunia. Kecuali orang mati pada hari kiamat lah. Mati kerana sangka kala, mati kerana kiamat. Lalu Nabi sudahi hadis itu. Sesungguhnya kubur itu adalah gerbang syurga ataupun jurang api neraka. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah gerbang kepada syurga ataupun jurang api neraka. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kerana itulah kita kena sentiasa meminta kepada Allah kematian yang baik. Kematian yang baik. Sebab apa kematian yang baik? Itu adalah satu petanda bahawasanya dia akan berpindah kepada kubur yang baik. Dan jika kubur yang baik, sebab itulah Nabi berpesan pada kita berhati-hati dengan rumah kubur. Bersiap sedia ni rumah kubur. Sebab rumah kubur ni lebih lama kita duduk ni, lebih lama kita berdiam ni berbanding dengan rumah di dunia. Maksudnya kita kena buat yang terbaik untuk rumah kubur. Kerana apa yang berlaku di dalam barzah, itulah yang akan berlaku seterusnya. Maksudnya kalau dalam kubur itu kita kehidupannya kita baik, maka insya-Allah jalan seterusnya akan baiklah. Maksudnya dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan yang baik, diampunkan Allah, dipermudahkan hisab. Sebab insya-Allah mudah-mudahan masuk syurga tanpa dihisab. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada satu buku yang sangat, yang saya pun tak habis-habis baca, sebab baca je ulang balik. Tajuknya adalah Indahnya Husnul Khatimah. Takut dan harap dalam kerinduan. Takut dan harap dalam kerinduan. Dalam bab perkara ghaib, saya mengajak diri saya dan sahabat-sahabat semua, kita kena ada 2 sifat apabila berkait dengan alam ghaib. Alam ghaib ni apa? Barzah, alam ghaib, tak tahu macam mana kehidupannya. Subhanallah. Tentang bab tentang syurga neraka ni, subhanallah, kita kena ada 2. Sebab ramai orang hanya sangka baik saja. InsyaAllah dalam kubur elok, sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan Allah. Dia sangka baik tidak bertempat sehinggakan dia tidak kuat untuk ibadat. Sangka baik tak bertempat sampai dia berkekalan dalam maksiat. Kita kan kena sangka baik dengan Allah. Dia pun bacakan hadis Nabi. Kan Nabi ada bersabda dalam hadis kudusi, Allah berfirman, ana indi zanni abdi bi. Aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku. Kalau kita menyangka Allah ampuni, Allah ampunlah kita. Kalau kita sangka Allah masukkan kita syurga, Allah masukkanlah kita syurga. Ini menyalahi makna yang sebenar. Kerana perlunya ada usaha ikhtiar. Untuk apa yang kita cakap tu, apa yang kita sangka tu, mesti ada usaha dan ikhtiar. Masya Allah, Allah Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam bab perkara gaib, syurga, neraka, dosa, pahala, kan kita tak nampak. Subhanallah, kita perlu ada 2. Al-khawf war-raja. Al-khawf war-raja. Pertama, rasa takut. Yang kedua, harap. Yang harap tu lah ada sangka baik. Tapi rasa takut, macam Encik Suami sebut tadi tu, perlu. Encik Suami ada sebut kan, kita kena ada rasa takut. Takut dengan azab, membayangkan yang buruk-buruk. Supaya seimbang.
Kalau kita bayangkan yang baik-baik je, itu yang hidup relax, kita buat ibadat relax. Kena ada rasa takut amalan tidak diterima. Waktu yang sama, harap amalan diterima. Rasa takut dengan azab kubur membayangkan kita diazab. Rasa harap kita dapat nikmat kubur. Rasa takut dengan neraka dengan membayangkan kita diazab dalam neraka. Tetapi rasa harap dengan syurga dan membayangkan nikmat-nikmat syurga. Ini kena seiring. Rasa takut al-khawf war-raja, rasa takut dan rasa mengharap. Harapan dan impian diiringi dengan kebimbangan kita supaya dua-dua ni jadi kuat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dan kita sudahi ya insya-Allah perkongsian pada pagi ini dengan membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri kematian yang baik. Tengok ni, kubur dan kehidupan barzah, masya-Allah, Allahu akbar. Ini buku ni saya tak tahulah ada tak dalam pasaran lagi, disusun oleh Dr. Syamsul Muhammad Noor. Okey. Antara dalil yang menunjukkan makna di atas ialah hadis okey, subhanallah muslimin muslimat. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, nescaya dijadikannya beramal pada saat mati. Sebenarnya ada dalam kurungan tu. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dia menjadikan beramal wahai Rasulullah? Sabda Nabi, diberikannya taufik untuk mengerjakan amal soleh sebelum matinya, kemudian dimatikan atasnya. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Saya ulang lagi sekali, Nabi SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hambanya, nescaya dijadikan ia beramal. Nabi kata kalau Allah nak berikan kebaikan kepada seseorang, mungkin asbab dia masa hidup dulu suka tolong orang susah. Masa hidup dulu dia sabar banyak dengan suami dia. Suami ni pula sabar banyak dengan isteri. Ibu bapa ni banyak sabar dengan anak-anak. Kan, apa sajalah kita tak tahu apakah rahmat, apakah perbuatan dan amal kita yang mendatangkan rahmat Allah. Boleh jadi sebab apa? Sebab satu hari kita ada belanja orang, lalu orang tu suka sangat, selalu orang tu rasa bahagia, gembira, doakan kita senyap-senyap. Ada satu hari kita berikan wajah yang manis, orang tu pun suka. Dia rasa apa? Orang tu senyum. Masya Allah, untungnya lah, tak sangka ada orang sudi nak senyum. Ini bukan senyum yang maksiat ya sahabat-sahabat, Masya Allah. Apa sajalah kebaikan, kita tak tahu. Sebab ada kisah yang Nabi sebut, muslimin muslimat, ada seorang yang memberi minum kepada anjing, kan, dan disebabkan rahmat, disebabkan itu Allah mengampuni. Dan ada kata lelaki, ada kata perempuan. Ada riwayat mengatakan perempuan pelacur. Itu daripada hadis Nabi ya. Maksudnya dia ni selalu buat maksiat, muslimin muslimat. Lepas tu dia tengok ada anjing yang terjilai-jilai dahaga. Lepas tu ada perigi, lalu dia masuk, dia gunakan kasutnya untuk isi air. Sebab tak ada bekas, guna kasut. Sanggup membasahkan kasutnya. Lalu dia beri minum, dan dikatakan wanita ini diberikan hidayah dan dia mati dalam keadaan yang baik. Maksudnya wanita ni daripada ahli maksiat menjadi ahli ibadat. Itulah maksudnya muslimin muslimat, bukan dia mati dalam maksiat tu lalu dia terus dimasukkan dalam syurga. Dia di dalam hadis kan dia dimasuk dengan rahmat Allah, dimasukkan syurga. Kita tidak tahu amalan mana yang membuatkan kita dimasukkan Allah ke dalam syurga. Mungkin sebab buat baik kita pada binatang, buat baik kita pada pokok, wallahu alam. Sebab ada lelaki yang digambarkan menjadi penghuni syurga, diceritakan dalam hadis Nabi, kerana apa? Dia membuang halangan di jalan. Ada nampak pokok ke apa, dahan jatuh, dia pergi buang. Itu asbab rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu masuk syurga. Jadi kita teruskanlah buat amal kebaikan, sebab kita tak tahu amalan mana akan membawa kita ke syurga. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, nescaya dijadikan ia beramal. Lalu Rasul ditanya, bagaimana dia, iaitu Allah, menjadikan dia beramal? Rasulullah, Nabi bersabda, dia diberikan taufik untuk mengerjakan amal soleh sebelum matinya, kemudian dia mati di dalam keadaan tersebut. Sebab itu kita selalu dengar kan, kita akan mati dengan apa yang kita suka. Kita akan mati dengan apa yang kita lakukan. Orang yang hidup, na'udzubillah ya, hidup suka berhibur, takut mati dalam keadaan berhibur. Hidup suka mengumpat, mengata, mengeji, menghina, memfitnah, takut mati dalam keadaan tersebut. Kita hidup dalam keadaan hidup ni sukalah buat perbuatan-perbuatan yang Allah ni, na'udzubillah, kita tak nak sebutlah. Tetapi ada orang hidupnya suka zikir, mati dalam keadaan berzikir.
Suka selawat, mati dalam keadaan selawat. Suka sedekah, mati dalam keadaan bersedekah. Suka hadir majlis ilmu, mati di majlis ilmu. Suka solat di masjid 5 waktu, suka bukan terpaksa tapi cinta, suka melangkah ke masjid, mati dalam keadaan melangkah ke masjid, ataupun mati dalam keadaan pulang daripada masjid, ataupun mati dalam keadaan di masjid, apa saja. Jadi hati-hati. Sama juga Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Subhanallah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Bila ada seorang Arab Badui kata, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat, Nabi kata, apa persiapan kamu bertemu kiamat? Aku tak ada apa-apa ya Rasulullah, ibadahku biasa saja. Maksudnya tak buat, dia ngaku dia biasa je, macam kita lah, kita biasa sangat. Lalu dia kata, ya Allah, ya Rasulullah, tapi hatiku ya Rasulullah sangat mencintaimu, aku sayang sangat padamu. Lalu Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang kamu sayang. Sebab itu hati-hati kita, siapa kita sayang sekarang. Kita sayang alim ulama ke kita sayang ahli maksiat? Kita sayang siapa sekarang? Kita sayang Nabi tak? Kalau sayang Nabi kena buktilah, taatlah semua perintah Nabi, itu bukti sayang. Macam kita lah sayang suami. Saya sayang suami. Encik sayang saya tak? Sayang sangat kan? Sebagai tanda saya sayang encik, saya tak akan buat apa yang encik tak suka. Saya tahu apa yang encik tak suka. Dan kalau encik tak suka sesuatu, nampak pada muka tu, tak boleh nak sembunyi. Encik pun tahu apa yang saya tak suka. Jadi encik pun cuba elak. Betul kan? Sebab sayang. Kalau benar kita sayang Nabi, kita tak buat apa yang Nabi tak suka. Kita tak akan menyakiti Nabi. Dan kalau kita betul sayang Nabi, kita akan buat apa yang Nabi suka. Sebab kita nak jumpa dengan Nabi, kita nak bersama dengan Nabi dalam kubur, dalam syurga. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itu basic, kita panggil rule of love. Betul kan? Lepas tu, bila dah sayang lagi tinggi, kita sanggup berkorban untuk orang yang kita sayang. Encik sanggup korban untuk saya? Sanggup. Saya pun sama. Contoh pengorbanan encik untuk saya. Doa ke Ustazah lah. Besar Itu tu. doa pengorbanan. Korban apa? Korban apa? Korban semua lah. Umum. Tengok orang lelaki, dia malah fikir dia jawab umum. Korban semua, itu semua, ini semua, dan lain-lain. Sebut satu dan lain-lain. Contoh. Contoh pengorbanan. Kecil tak ada korban apa-apa untuk saya. Tak senarai, banyak sangat. Banyak sangat pengorbanan. Okey, contoh. Contohnya korban masa, Ya? korban tenaga. Okey. Teman Ustazah belikan tu, masa, tenaga semua. Tahu tak apa. Masya Allah. Korban tenaga, masa, semua tahu benda tu ada. Okey. Okey, insya-Allah lagi. Korban perasaan kan? Korban perasaan, betul. Saya Banyak rasa korban. pengorbanan seorang lelaki ni kan, dia banyak korban perasaan dia. Sebab nak jaga hati isteri, walaupun dia tak ni, dia korban perasaan dia. Cuma isteri tak tahu, tak sedar kadang-kadang. Kadang-kadang Kena isteri sebut, tak sedar. saya berkorban ni. Saya sedang berkorban menahan perasaan ni. Iaitu isteri sabar. Oh, terima kasih. Teruskan berkorban, dia kata. Okey. Kadang-kadang sebut macam isteri sebut lah. Ya. Saya penat ni. Saya Tak basuh larat pinggan ni. ni. Ya. Saya kemas baju ni. Ya. Kena sebut. Allahu Akbar. Perempuan yang tu biasa. Bukan Ustazah lah. Ya, betul. Muslimin muslimat, maksud saya ialah sampai tahap kalau kita betul mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita sanggup berkorban. Kita korbankan perasaan kita. Kalau ikutkan perasaan kita, kita suka ni, tapi Nabi tak suka, kita pun tak buat. Perasaan kita, kita nak ni, tapi Allah larang, kita pun tak buat. Kita korbankan apa yang kita suka demi apa yang Allah dan Nabi Muhammad suka. Kita korbankan harta kita sebab kita tahu Allah suka, Nabi suka bila kita bersedekah. Lalu kita korbankan harta, walaupun sebenarnya simpan harta tu lebih seronok. Kita korbankan tenaga kita, masa kita, hadir majlis ilmu. Sebab kita tahu Allah suka kita hadir majlis ilmu, Nabi suka kita hadir majlis ilmu. Padahal kalau ikutkan, lagi suka bertengok movie, rehat-rehat, baring-baring. Lagi suka kalau pergi melancong berbanding buat perjalanan untuk majlis ilmu. Itu kata cinta perlu dibuktikan. Kalau encik duk I love you, I love you, I love you je pada saya, tapi tak laksanakan tugas, tak menjalankan tanggungjawab, akhirnya muka saya kata I love you tak ada makna.
Tak ada maknanya I love you tapi tak nak tolong. Tak ada maknanya I love you. Tak payah sebut I love you lah tapi pemalas. Tak payah sebut I love you lah kan, tapi bila sakit tak nak jaga. Maksudnya perkataan I love you, I miss you, I want you, I need you, itu perlu disertakan dengan bukti, perlu disertakan dengan usaha. Subhanallah muslimin muslimat, jangan kita mendustakan cinta kita kepada Allah. Jangan mendustakan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau benar lidah kita mengatakan cinta, buktikanlah dengan usaha. Buktikanlah dengan jasa-jasa kita kepada agama. Buktikanlah dengan amal ibadah yang untuk dibawa bekal bertemu dengannya. Kan sedap ayat tu. Masya-Allah. Macam itulah. Okey, penutup Encik. Subhanallah. Masya-Allah. Ada satu dulu kata-kata Ustazah. Rela aku korbankan cinta anda engkau capai bahagia. Orang lama-lama tahu lagu tu. Encik kena buat dalam keadaan lagu. Tak itu nyanyi Ustazah. Ya. Suara pun tak sedap. Siapa penyanyi lagu tersebut? InsyaAllah sebagai penutupnya, insyaAllah betul lah apa yang disebutkan oleh Ustazah. Yang pertamanya adalah bila mana kita beristiqamah dalam kebaikan ini, pasti kita akan meyakini, pasti kita beristiqamah dalam keadaan yakin. Maksudnya adalah dalam setiap perkara kita kena yakin bahawasanya hanya kerana Allah. Bila hanya kerana Allah, insya-Allah kita akan kuat. Dan bila kita kuat, insya-Allah kita akan sentiasa dalam kebaikan. Cuma kadang-kadang antara yakin dan percaya itu kita sama-samar. Kita lebih percaya ada hari akhirat, azab kubur, syurga neraka, tetapi kita tidak meyakini sedalam-dalamnya. Sebab tu amalan kita lemah. Kadang-kadang tu kita nak beramal, nak bangun malam dan sebagainya, kita lemah sebab kita tak yakin betul-betul. Orang yang bangun malam ada kelebihan dia, orang yang sedekah ada kelebihan dia, orang yang solat dengan khusyuk ada kelebihan dia, orang yang macam-macam dalam kebaikan pasti ada kelebihan dia, cuma kita tidak yakin. Jadi bila mana kita istiqamah dalam kebaikan, insya-Allah Allah akan tunjukkan. Belum masuk syurga saja, tapi Allah dah tunjukkan dengan mengkhabarkan melalui malaikat. Seperti bagaimana Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bila orang yang istiqamah dalam kebaikan ni hanya kerana Allah, yang berkata qalu rabbunallah, hanya Allah inilah Tuhanku yang aku sembah, yang aku akan ikut apa yang dikendakinya. Kemudian dia istiqamah dalam lafaz dia tu dan keyakinan itu. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Maksudnya adalah diturunkan malaikat tu bagi orang yang istiqamah dalam kebaikan ini. Malaikat sampaikan kepada dia, jangan takut, jangan bimbang, kemudian diperlihatkan syurga kepada dia. Masya-Allah. Belum masuk syurga lagi, tapi diperlihatkan syurga bagi orang yang sentiasa istiqamah dalam kebaikan. Jadi itulah kita Ustazah, suami isteri pun kena istiqamah dalam kebaikan, ikhlas dalam melakukan sesuatu. Ikhlas tu maksudnya kita melakukan kerana Allah. Tetapi masalah Ustazah, bila nak ikhlas ni mahal, benda yang mahal dan benda yang sukar. Kadang-kadang kena paksa dulu buat. Betul. Kena akui, kena paksa. Kena bising dulu. Ya. Kena membebel dulu, saya ikhlas ni. Masak, saya ikhlas ni. Pujilah, tapi mengharapkan pujian juga tak ada. Tapi sebenarnya pujian tu, Encik, membantu orang-orang yang kita sayang ikhlas. Saya sebutkan begini macam ni. Kadang-kadang tu ada para suami ni, contoh saja ni ya. Para suami ni dia akan sebut ayat apa? Awak ni asyik nak saya puji je, buatlah ikhlas kerana Allah. Oh, senang dia kan. Dah lah penat jaga anak, kemas rumah, menyapu. Sebenarnya dengan kita menghargai orang yang terdekat terutamanya, dengan orang yang kita sayang, dengan orang yang memberikan sesuatu kebaikan untuk kita, memujinya itu membantu dia ikhlas. Jangan duduk suruh orang ikhlas je, bantulah dia untuk ikhlas. Subhanallah, Allah Akbar. Contohnya suami kata, ya Allah yang terima kasih lah awak ni kemah rumah. Syukur saya dapat suami isteri yang pembersih macam ni. Saya suka rumah tersusun macam ni. Terima kasih, saya doakan awak syurga untuk awak. Oh, isteri ni esok kemas lagi. Maksudnya di waktu yang sama, semoga amalan awak diterima Allah. Pesan macam tu. Kita anak kita buat kebaikan gini. Lepas tu kan, bila anak kita buat tak baik, barulah di-mention. Apa ni? Tapi bila time anak buat baik, kita tak sebut-sebut. Sebenarnya kan, pujian orang yang terdekat, insya-Allah dia selamat daripada riak.
Saya rasa kalau suami puji isteri, tak adalah isteri tu nak riak. Wah, sebab suami je kot. Suami ni tahu kekurangan dan kesilapan kita. Suami yang puji. Orang lain puji luar, orang luar puji, mungkin kita diuji sikit riak ke takabur ke ujub. Tapi kalau pasangan puji, saya puji encik, encik puji saya, kita puji anak, anak puji kita, ni sama-sama ni. Sedangkan Nabi pun memuji sahabat. Nabi pernah puji Sayyidina Umar. Nabi sebut di hadapan sahabat yang lain, sekiranya ada Nabi selepasku, maka Umar lah orangnya. Itu hadis yang sahih. Bukan nak kata ada Nabi, maksud Nabi puji Sayyidina Umar ni dari segi mungkin akhlak Sayyidina Umar, dari segi semangat berjuang dia, sebagai sekian-sekian. Sampai Nabi kata begitu, maksudnya Nabi puji juga isteri Nabi puji. Jadi cuma puji yang daripada hati. Orang memuji tu kena ikhlas. Kalau suami tu pula, oi cantik ai, mata ke lain ni. Oh, abang ikhlas ke tak? Tengok betul-betul, tengok. Masya Allah, sejuk. Saya pandang mata Ustaz. Ya, betul. Sejuk mata memandang. Tengok betul-betul. Bila puji tu ikhlas sampai ke hati, hati tu akan rasa syukur dan gembira. Jadi jangan kita hanya menuntut orang untuk ikhlas, bantulah orang itu untuk ikhlas. Jangan menuntut orang memuji kita, kita pun kena puji orang. Ya, betul encik. Okey, dah kita tutup dah majlis kita ini dengan encik lah tutup. Kita tutup majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, berilah kami di kalangan orang yang ikhlas. Tak apa. Permulaan. Terima kasih semua muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat. Dia kan di TikTok ni memang dia punya filter tu pelik sikit. Tak, muslimin muslimat jangan percaya sangat yang kata nampak berseri-seri. Sebenarnya yang sebenar tu biasa keruh. Encik suami kata keruh. Ya, tapi tak adalah keruh sangat encik ya. Masya Allah, sahabat-sahabat di FB, di TikTok, insyaAllah bertemu lagi. Hari ni tak ada kuliah kan? Tak ada ceramah yang susulan. Sebab hari Isnin memang kita kosongkan untuk kerja pengurusan dan pentadbiran. Okey, selamat semua. Moga bersemangat melakukan kerja-kerja harian, tugas-tugas harian, mencari rezeki dan semuanya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, biasa saya buat love seorang, kita buat love dua. Encik kan asal buat je. Gitu. Dia yang tu tak nampak. Okey, bye.